Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Sallallahu alaihi wasallam, terima kasih atas kesabaran tuan-tuan. Dekat pukul 8 dah. Sallallahu Muhammad. Ya, tadi ada mesyuarat di Sallallahu Muhammad di Sungai Petani. Sampai dekat 6.45 tak habis, tak tutup-tutup. Lah kabut tadi, alhamdulillah. Ala kuliah dapat jumpa juga tuan-tuan. Hari ini kita akan sambung pengajian kitab kita ni. Umat bertanya, Rasul menjawab. Himpunan 40 hadis pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Kita berada pada soalan yang ke-17 ataupun soalan Rasul Muhammad, pertanyaan yang 17 daripada sahabat Nabi SAW. Betul ke tuan tu? Kan ada yang tanda? Ada? Ha? 16? 16. Okey. Ya tu, lebih kurang. 16. Amalan apakah yang paling utama? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah. Qala thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Wa fi riwayatin Muhammad ibni Ja'farin qala imanun billahi wa rasulih. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Baginda menjawab, beriman kepada Allah. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berjuang di jalan Allah. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, haji yang mabrur. Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, iman kepada Allah dan Rasulnya. Sahih Muslim, bab penjelasan bahawa beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amal. Baik tuan-tuan, hadis ini menceritakan 3 amalan paling baik kepada setiap orang yang beriman kepada Allah. Yang banyak-banyak amalan sahabat-sahabat ni nak tahu, tolong tanya bagi pihak kita. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik sekali? Kami nak sedekah lah, kami nak semayang lah, kami nak apa-apa, banyak benda yang kami nak buat. Yang mana yang paling baik sekali? Dengan maksud itulah tumpuan utama Sallallahu Alaihi Muhammad, supaya dia dapat kelebihan daripada amalan-amalan. Nabi SAW sebut 3 amalan terbaik dalam Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan maksud, iman ialah at-tasdiq, iaitu membenarkan dengan hati bahawa segala yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, iman kepada Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain daripada Muhammad bin Ja'far, dia kata iman kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini nombor 1 sekali. Tak payah syarah lah tuan-tuan. 6 rukun iman tu. Yang kedua, Sallallahu Alaihi Muhammad, iaitulah berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jihad ni ada 2. Yang pertama, Sallallahu Alaihi Muhammad, jihad
dengan musuh yang sebenar. Musuh yang benar. Musuh benar ni macam mana? Keluar berperang macam mana para sahabat kita di Palestin, Salih Ismail Muhammad. Depa sana, depa diuji dengan peperangan. Betul-betul menguji depa Salih Ismail Muhammad waktu ni, iman depa benar ataupun tidak. Sanggup ataupun tidak keluar perang. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita duduk dalam situasi macam para sahabat, saudara-saudara Islam kita di Palestin. Kalau pemerintah kita ajak keluar untuk perang, sanggup dah ajak agak-agak nak keluar pergi perang ni. Saya pergi kat sana beberapa kali. Waktu sampai dulu tahun 2000, Salih Alaihi Muhammad 15 agaknya waktu tu, tahun tu berlakunya Salih Alaihi Muhammad intifadah kali kedua. Dulu ni tuan-tuan, Israel ni, Yahudi ni bukan ada tempat. Dia tak ada negara. Dia duduk selerak merata dunia. Salih Alaihi Muhammad. Sampailah Salih Alaihi Muhammad pada tahun 1917. Waktu tu Salih Alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, salah seorang daripada menteri British Salih Alaihi Muhammad bernama Balfour, William Balfour ke something lah. Dia tulis surat kepada Rothschild. Rothschild ni dia, Salih Alaihi Muhammad, dia pengasas kepada Zionis Israel ni. Dia punya matlamat ialah untuk mewujudkan Israel Raya, satu negara yang sangat besar yang base-nya ialah di Baitul Maqdis dan melebar sampai target dia apa ialah Madinah dan Mekah, termasuk dalam Israel Raya. Ni Zion dia panggil, Zionis. Dia Salih Muhammad, si Balfour ni, dia buat satu surat, dia hantar kepada Rothschild ni. Dia honor, dia anugerahkan tanah-tanah di Palestin ni sebagai tempat penempatan kepada orang-orang Israel yang duduk di merata tempat. Maka dikeluarkanlah Salih Muhammad arahan kepada mana-mana orang Yahudi yang duduk di merata dunia balik. Start daripada tu dia panggil the return program, program kembali. Maka berlakulah pemberontakan waktu tu. Tambah-tambah waktu tu berlaku pembunuhan secara besar-besaran, dia panggil Salih Alaihi Muhammad Holocaust. Ada satu muzium dekat dengan Tel Aviv tu nama Holocaust Museum. Salih Alaihi Muhammad. Holocaust Museum ni tuan-tuan cerita tentang sejarah bagaimana pembunuhan, pembantaian orang-orang Yahudi khususnya di Jerman waktu tu. Waktu Jerman duduk bawah pemerintahan Hitler, Nazi. Nazi ni tuan-tuan, dia kata orang Yahudi ni ialah orang yang suka buat kacau bilau dan orang yang tak layak untuk hidup. Maka berlaku pembantaian sangat dahsyat. Dia lari beramai-ramai. Mula masuk ke Palestin disebabkan ada surat yang dikeluarkan oleh Balfour tadi ni. Dia cerita dia start daripada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki lah. Jadi si British ni dia menjaga kawasan salah sebahagian daripada tanah-tanah Arab tu dulu bawah pemerintahan British. Jadi dia pula dia macam bagi tanah orang. Nak bagi tanah dia lah, bagi tanah orang siapa kan. Tapi bagi tanah orang. Start pada tu mula kemasukan. Tambah-tambah bila berlaku Nazi tu, lagi ramai yang masuk ke Salih Muhammad ke Palestin, sehingga menyebabkan orang Palestin rasa tak senang. Mula-mula mereka terima juga. Sebab tu kalau kita pergi dekat Holocaust Museum dekat Tel Aviv ni, Tel Aviv ni tuan-tuan asalnya nama Jaffa. Di situ dia ada Salih Muhammad port yang sangat besar. Dan port ni tuan-tuan dah sangat maju dah. Tahun 1918 tu port tu dah maju dah. Kita Kuala Lumpur 1918 tak ada apa lagi. Salih Muhammad. Lalu subhanallah, Salih Muhammad waktu tu dia mula masuk orang. Kalau kita pergi dekat Holocaust Museum tu, kita tengok dia ada pokok-pokok di bawah pokok tu dia ada nama keluarga. Nama keluarga yang menerima Salih Alaihi Muhammad menerima pelarian Yahudi, depa sambut dan depa tolong. Jadi keluarga-keluarga ni dionorkan dengan nama-nama di pokok-pokok tu. Dan majoriti banyak daripada pokok-pokok tu nama-nama orang Arab. Orang Arab Palestin yang menyambut orang-orang Yahudi itu mai dan mereka tolong.
Tolong sungguh. Tak apa mai duduk sini, tak apa ni duduk tempat kami. Oh, bagi tanah sebagai-sebagai apa sebagainya. Tuan-tuan, Said Muhammad, bila depa mula masuk, mula orang Islam dah rasa tak seronok, berlaku pemberontakan Said Muhammad sampai tahun 1948 Salih Alaihi Muhammad terwujudnya Salih Alaihi Muhammad dia panggil apa? Pengiktirafan Israel sebagai satu negara. Waktu tu. Dan bila diiktiraf sebagai satu negara, waktu tu mereka tak beli dah tanah, mereka mereka rampai. Bayangkan pagi-pagi bangkit-bangkit tengok depan rumah tu ada kabin. Ni pasal apa kabin siapa pula ni? Kena. Kabin tuan milik tanah. Tuan tanah. Apa saya duduk sini dah berpuluh tahun daripada Tok Wan dulu. Tak tahulah ni orang Yahudi claim ni tanah dia. Pergi dia pergi report polis. Tengok kawan tu report awal lagi daripada dia. Kata kita ni pula duduk tanah dia. Hendaknya tuan-tuan, Said Muhammad, tuan-tuan fahamlah apa yang akan berlaku. Proses-proses yang menyebabkan akhirnya orang-orang Palestin dikeluarkan daripada tanah dia sendiri. Ada makcik tu, pakcik tu keluar pergi kerja. Ada Yahudi ni mai backpacker saya ni. Backpack lah. Masuk polis, buat mai apa semua, tarik masuk. Yang paling menyedihkan berlaku tahun 1995. Tuan-tuan, Palestin ni luas. Ada beberapa tempat akhirnya selepas tahun 98 yang hanya berbaki 20 berapa persen saja milik orang Islam. 70 lebih persen semua dah jadi milik orang Yahudi. Tinggal 20 lebih persennya. Yang duduk bawah perintah Islam, Gaza bawah ni. Gaza ni macam duduk sebelah. Kalau dalam kita punya semenanjung ni, dia duduk belah Melaka. Macam itulah belah sana bawah tu. Dekat sikit dengan dia nama Hebron. Di Hebron ni tuan-tuan, Said Muhammad, ada satu masjid namanya Masjid Ibrahimi. Setiap tempat yang diduduki dan diperintah oleh orang Islam, orang Palestin, dia buat tembok sebesar-besar tembok tuan-tuan. Tembok dia 10 meter tinggi. Tinggi dia 10 meter. Di setiap hujung tu macam tembok ni, dia buat tembok tu, di hujung ni dia ada pengawal. Dia ada rumah pengawal tu. Atas tu semua polis-polis, askar-askar tu duduk. Mereka ni duduk walaupun mereka duduk kat kampung mereka, tapi keliling dah tuan-tuan ni, dia macam penjara. Dia bukan sendiri keluar. Dulu ni satu kampung, tapi akhirnya terpisah belah sana jadi 4 orang jadi sini tempat jadi orang Islam. Masjid, hospital, kadang hospital duduk sebelah sana. Sebelah sini, kalau tuan-tuan pergi belah-belah yang diperintah oleh Israel, mereka panggil tuan-tuan pergi, tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan nak pergi. Termasuk Masjid Aqsa kita boleh pergi. Saya beberapa kali dah saya pergi. Pada masuk nak pergi Masjid Aqsa, tuan-tuan akan masuk melalui Jordan. Ellenby Bridge. Turun dekat Amman, duduk tidur satu malam dekat Amman Jordan, naik bas, naik taksi ke naik apa train, masuk pergi dekat Ellenby Bridge ada dia punya checkpoint, dia punya semua immigration. Lepas tu boleh masuk daripada Ellenby Bridge tu, daripada sempadan Jordan tu nak pergi ke Baitul Maqdis tak jauh dah, dalam 45 minit sejam sampai. Dan tuan-tuan boleh duduk, tuan-tuan boleh pergi dekat Masjid Aqsa. Kita 1000 batu daripada Malaysia boleh pergi Masjid Aqsa, semayang kat Masjid Aqsa. Orang di Palestin tak pernah pergi Masjid Aqsa. Orang yang duduk dalam Gaza tu, dalam Hebron tu, daripada Hebron tu boleh nampak Masjid Aqsa tu. Naik tempat tinggi boleh nampak kubah Masjid Aqsa, tapi tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi. Dia pun tak dibenarkan untuk pergi. Nak keluar daripada tembok dia pun tu, dia pun kena minta permit. Kena minta izin untuk keluar. Dan biasanya dia pun tak akan izin untuk keluar. Nanda, saya selamat. Ada satu kes seorang makcik yang subhanallah dia sakit. Saya pergi tengok ada gambar. Biasa orang syahid dapat kampung gambar. Ini gambar makcik tu ni dia pergi perang mana? Dia tak perang Ustaz. Habis tu pasal apa? Hari tu dia sakit. Dia pun nak buat dia pergi hospital. Hospital duduk sebalik tembok. Dia pun biar dia dekat checkpoint tu sampai dia mati kat situ. Dia pun tak kisah apa, kan heran apa. Waktu dekat Hebron tu kan ada satu tempat, ada seorang makcik, suami isteri, dia duduk menangis kat kubur. Dia duduk kat kubur. Waktu tu saya pergi tempat pelarian. Tempat pelarian dekat Hebron ni tuan-tuan, Salih Muhammad. Kita pergi, kita akan ziarah tempat pelarian hari ni. Kita duduk bayang khemah gitu. Sampai-sampai tuan-tuan bukan khemah, bangunan. Tinggi-tinggi bangunan yang dibuat sendiri. Kata macam rumah, kalau kita ni macam rumah setinggan. Dia bukan setinggan, dia buat batu-batu rumah elok-elok. Kata,
dah jadi rumah. Memanglah Ustaz, mereka duduk sini daripada tahun 1960. Mereka jadi pelarian daripada tahun 1960-an dulu ni. Waktu kena serang tu, waktu British hantar 80,000 tentera masuk dekat ni, musnahkan habis kampung-kampung tahun 1940-an tu. Salih Muhammad musnah habis kampung-kampung halau, tuan-tuan. Salih Muhammad 500,000 orang Islam hilang tempat tinggal, 700,000 orang Islam hilang kampung, hilang tempat tinggal waktu tu. Depa duduk mana? Pelarian. Mailah geng-geng ni, jom kita pergi ni, kami sediakan tempat kat sini. Kami sediakan tempat. Mai apa ni, pengaman-pengaman ni kan bawa. Mana nak pergi cari geran rumah? Mana nak spare geran rumah? Apa tak ada. Bawa kunci, lock, padlock. Pergi lari ikut pergi duduk tempat-tempat pelarian. Depa start daripada tahun 40-an, depa duduk tempat pelarian tu sampai ke hari ni. Pegang kunci rumah tak boleh balik lah. Masih pegang kunci rumah dia. Ni dia kunci rumah. Besar-besar lah kunci rumah. Dulu-dulu punya rumah. Kunci kan besar-besar tu. Pegang kunci rumah. Tak boleh balik lah. Nak balik macam mana? Pergi tengok rumah orang dah duduk dah. Lepas tu kata, ni rumah saya. Buktikan rumah kamu. Kau bukti. Nak bukti apa? Mana ada geran. Waktu keluar tu mana bawa geran? Tak ada bawa geran. Kamu tak ada bukti kita rumah kamu. Ni rumah orang. Sampai hari ni duduk rumah. Duduk di tempat pelarian. Geram. Kita tengok ni, kita geram. Nah, saya Muhammad. Lepas tu pula, ada makcik tu duduk menangis dekat kubur, dekat tempat tu lah. Dekat tempat pelarian tu. Saya kata, pasal apa ni makcik? Pakcik pasal apa? Dia tunjuk gambar anak dia. Dia lekat dekat kubur tu, ada gambar anak dia. Umur 14 tahun. Tingkatan 2. Pasal apa? Mati. Pasal apa mati? Balik sekolah. Duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan kat tepi jalan, dekat dengan sekolah. Sebelum sampai rumah, ada simpang tu. Dia pasal sekolah lepak-lepak kat situ. Budak-budak sembang-sembang balik sekolah. Kawan daripada atas tu, menara tu. Daripada atas menara tu. Saja tembak, puk bagi kena. Kena kat jantung, mati. Tanya, pasal apa bunuh anak saya? Tak ada apa. Pasal apa bunuh? Saja, tak ada apa. Geram tuan-tuan, geram. Mereka rampas rumah ikut suka. Mereka bunuh orang ikut suka. Mereka ambil, ada seorang budak perempuan umur 33 tahun, makcik, seorang kakak. Dia pergi beli barang pasar. Dia pergi tunggu dekat bus station nak balik ke rumah. Bawa ni barang sayok-sayok apa semua nak balik masak. Anak-anak saya nak balik sekolah. Tuan-tuan, mai polis dekat 10 orang keliling dia. Kata, pasal apa? Tu, tengok dalam beg tu ada senjata. Dia kata, mana ada senjata? Beli sayok. Beli ikan nak makan. Beli sayok nak buat masak kat rumah. Dia kata, tu dalam beg tu ada senjata. Tak ada. Mana ada senjata? Dia kata, buka beg tu. Ambil dalam tu ada senjata. Tak ada. Buka. Seluk tangan kat tu. Elok dia seluk je tangan, dia bertembak. Dia kata kami menyangka dia nak mengeluarkan senjata untuk membunuh kami. Perempuan tembak sampai lunyai, 10 orang tembak dia. Mati. Takut tu ya. Ada apa? Kita tengok geram tuan-tuan. Seorang budak perempuan umur 18 tahun. Balik sekolah. Nak masuk masjid. Dia kata ada senjata bawa duduk dalam tu. Tarik tudung, tak mau buka, tarik tudung. Tembak mati. Seorang budak umur 10 tahun, budak sekolah. Ditahan penjara entah berapa lama, saya tak tahu dia keluar tak keluar. Tak tahu. Waktu saya duduk dah tu, dah dekat setahun dia masuk penjara. Tahu pasal apa? Pasal dalam beg dia ada pembaris kuning kayu yang macam kita duduk pakai tu, yang pembaris tu patah jadi tajam. Dia berarti senjata. Sampai ke hari entah berapa lama dia duduk penjara, saya pun tak tahu. Ada seorang tu dan sekalian, dia duduk dengan kami. Dia dikurung selama 40 hari dalam tong yang besar. Duduk membongkok tu selama 40 hari. Keluar ni tuan-tuan sampai tak tahu diri ke mana, macam orang gila. Siksaan begitu dahsyat. Pasal mereka menganggap manusia ni selain daripada Yahudi ialah taraf dia binatang, boleh bunuh. Kita dengar, kita geram tuan-tuan. Kita geram sangat, tapi kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Waktu tu saya tengok ada di sana ada show boykot apa-apa. Kita balik tengok ada orang makan kat kedai tu, kita geram tu. Apa ni gamak sungguh. Tapi depa tak tengok, depa tak berasa. Depa tak tengok, depa tak berasa. Kita duk tengok, kita duk tengok macam mana pengalaman saya tuan-tuan sekali saya nak cerita kat tuan-tuan. Pasal apa depa sangat kuat jihad. Pasal apa depa sungguh-sungguh jihad, depa sampai tak takut apa. Kita tengok macam tak takut apa. Sama makcik-makcik keluar tu, bukan ada apa pun, ambil batu baling depa dengan senapang apa. Tuan-tuan saya Muhammad, satu hari saya dekat Hebron waktu tu. Hebron ni ada satu tempat, Salih Muhammad dia panggil makam syuhada. Makam ni special untuk syahid-syahid je, orang syahid je. Siapa terbunuh syahid dia akan makam kat situ. Kubur dia tuan-tuan, saya sebab bukan jenis macam kubur kita, jenis korek kat bawah.
Depa buat siap-siap dah lubang-lubang tu, blok tu. Macam pigeon hole. Tapi di atas tanah lah. Betul? Lepas tu dia ada lubang kat tepi tu. Dia buat kiri kanan mengadap sama-sama tu. Jadi dia tutup tanah kat tengah-tengah ni aja. Antara dua tembok tu, dalam tembok tu dia buh jenazah kat tepi tu. Jadi dia tutup tanah. Nanti kalau ada jenazah baru masuk, dia buang tanah pada bahagian tu, buka penutup dia, masuk jenazah baru. Lagu tu yang senang. Dia panggil tempat pengurusan jenazah depa lagu tu. Satu hari kami nak pergi syuting kat situ pasal ada nak pergi interview seorang yang anak yang abang dia mati syahid. Elok nak shoot, tengok orang ramai berimpun. Budak-budak ramai ni. Biruh, bidam apa semua tu. Dia punya shout, dia punya chanting tu kan, dia punya semangat. Kita macam, oh ni ada apa ni, ada apa? Rupanya ada seorang yang syahid yang depa nak makam dekat situ. Saya tengoklah depa orang usung. Allah Akbar, usung ramai tu laju-laju tu. Kita duduk tengok. Berakam. Lepas tu, sebelum depa sampai tu, kami dibawa masuk dulu. Ni first time saya tengok makam syuhada, makam orang syahid. Elok nak masuk, saya ingat kubur dia dekat ujung sini, pintu pagar dia ada pagar tu dekat pintu depan sanalah agak. Bau wangi tau, wangi. Bau dia wangi. Saya tak tahu bau apa. Saya ingat kot bau macam orang pasang kau. Tapi bau ni tak pernah cium. Nak kata bau ambar ke bukan ambar, nak kata bau bunga bukan bunga, tak tahu, saya tak ada cerita, tak pernah cium bau ni. Lepas tu kawan yang bawa saya tu dia kata ustaz bau tak? Dia cakap Arab kan, dia orang Arab. Dia kata bau, bau ni bau. Dia kata bau apa ni? Dia kata inilah ustaz bau syuhada, bau wangi orang syahid. Kata, kami biasa dah bau ni, dia kata. Depa duk biasa bau dah. Bau ni semepak. Kita duk orang ramai. Kita duk ujung duk bau. Oh subhanallah, jom kita pergi. Dia bawa pergi kat kubur. Ustaz tengok mana? Apa dia? Dia angkat penutup tu, angkat penutup kubur tu daripada korek buang tanah tu. Dia angkat tu kubur tu. Angkat, tengok jenazah duk ada lagi. Umur 14 tahun dah dimakamkan, 14 tahun dah. Seorang tentera mujahidin, pemimpin tentera mujahidin, dia kena bom. Sayyid Muhammad, dia kira kereta dia kena bom, pecah badan dia ni, hancur bawah ni. So tinggal bahagian atas ni, nampak. So dia duduk baring tu, daripada atas tu kita nampak bau dia. Saya nampak bau dia, nampak kepala dia, rambut duk bersikat lagi. 14 tahun dah. Nah, Sayyid Muhammad. Plastik yang balut dia kirakan orang syahid dia pakai tu lah. Plastik tu pun macam baru letak, duk berkilat elok ni, plastik hitam. Kata Rasulullah. Dia kata pasal inilah orang Palestin ni depa tak heran. Pasal dia tengok orang syahid senyum, orang syahid tubuh dia elok, orang syahid wangi. Budak-budak depa main syahid. Duk main usung-usung. Ni main apa ni? Main syahid-syahid dia dah. Anak kita main game tu. Tak takut pasal depa duk tengok bagaimana orang-orang syahid Allah muliakan. Tahun 1995. Di Hebron tu ada satu masjid. Masjid nama Masjid Ibrahimi. Besar masjid dia. Atau bukit. Nama Masjid Ibrahimi ni pasal masjid itu, di situ ada satu gua dulu. Gua tu tuan-tuan, Sayyid Muhammad, merupakan makam Nabi Ibrahim AS. Ini Nabi Ibrahim AS, Salih alaihi Muhammad, waktu dia duduk dekat Palestin, dia telah membeli sebidang tanah. Dan sebidang tanah itu dia nak jadikan kawasan perkuburan ahli keluarga dia. Gua ni nama Gua Maghfilah ataupun apa nama dia, saya semat lebih kurang lagu itulah nama dia, saya tak ingat. Saya semat dia beli tanah tu, dia kata nak jadikan tanah ni sebagai makam ahli keluarga Ibrahim. Maka Sayyid Muhammad dia duduk di bukit, jadi akhirnya end up-nya di atas bukit tu dia buat masjid lah. Nama masjid ni Masjid Ibrahimi. Besar masjid dia. Dalam tu ada 6 makam. Daripada belakang, daripada masuk pintu belakang, ada 2 makam. Makam Nabi Yaqub dengan isteri dia. Pergi tengah sikit, makam Nabi Ibrahim dengan Sarah. Nabi Ibrahim, kalau mihrab kat sini, maksudnya Nabi Ibrahim yang makam sini, makam Sarah di sebelah sana. Pergi ke depan sikit, depan ni
ada masjid, ada makam Nabi Ishaq dengan isteri dia, Salih Muhammad. Jadi semua tu ada 6 makam tu duduk dekat dalam tu. Itu semua keluarga Nabi Ibrahim AS. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, satu hari tahun 1995 pagi Jumaat, solat subuh bulan Ramadan. Tengah-tengah duk solat subuh, baca surah Sajadah. Elok habis sujud sajadah, bangun, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum tu. Tiba-tiba orang yang jadi saksi ni, dia kata, kami dengar bunyi letupan-letupan macam orang main mercun. Pram itu, kan? Dan barulah dia sedar bahawa mereka sedang ditembak bila orang-orang sebelah dia jatuh. Berbuk jatuh, darah dah meleleh. Rupanya pagi itu ada seorang Yahudi. Dia ni askar, Salih Muhammad, askar Yahudi kerakyatan Amerika. Dia ni duduk di Hebron. Dalam kawasan pemerintahan Islam ni pun ada orang-orang Yahudi duduk dekat dalam tu. Cuma dhaif sangat. Pergi kat luar tu elok. Dekat dalam tempat ni buruk. Seburuk-buruknya. Nampak double standard tu sangat lah. Jadi subhanallah, dia masuk, dia tembak perang. Orang yang semayang subuh pagi tu 20 orang syahid dekat atas saf. Penuh dengan darah kat atas tu. Jadi bila dengar kata ada serangan dekat masjid Salih alaihi Muhammad, Masjid Ibrahimi, orang kampung mula keluar. Askar-askar Yahudi mula main, mengepung masjid dan membunuh lagi lebih kurang 30 orang dekat luar sana. Pagi itu saja 50 orang syahid dekat Masjid Ibrahimi. Dan masjid itu ditutup selama 9 bulan. Sebab berlaku kes tu, 9 bulan tutup masjid tu. Tutup 9 bulan masjid tu, tuan-tuan, Salih alaihi Muhammad. Selepas 9 bulan, masjid tu kembali dibuka. Macam tempat kita lah. Kata kita tengah semayang, tiba-tiba ada orang main, buat mengamuk, habis berapa orang mati, polis ambil tindakan, tutup masjid ni 9 bulan. Taatlah, patuh nak buat macam mana? Kalau dia nak buat apa, urusan apa ke, delay lagi, mula-mula kita tutup seminggu dulu nak buat pembersihan ke apa ke, kemudian tangguh lagi, hendaknya bawa sampai 9 bulan. Lepas 9 bulan, nak buka balik masjid, dekat nombor 1 sekali, perasan dekat luar masjid, kelilingnya dah dipagar. Dan setiap kali nak masuk masjid, akan ada checkpoint. Nak masuk masjid ni, dia ada pintu yang jenis pusing tu. Bukan pintu kaca, pintu besi, jaring-jaring tu, yang berpusing tu. Di situ akan ada satu polis, askar Yahudi jaga. Bukan orang Islam. Yahudi punya askar jaga. Ya kata, nak masuk kena tunjuk IC, tunjuk apa-apa sebagainya. Kalau dia check lah. Di situlah budak perempuan yang umur 18 tahun tu kena bunuh. Jadi masuk dalam, dia ada tangga tinggi, naik tangga tinggi. Sebab dia duduk puncak bukit kan, naik tangga tinggi. Masuk dalam, tuan-tuan boleh bayangkan, Salih Muhammad, lebih daripada separuh masjid itu telah didindingkan. Contoh macam masjid kita lagu ni tiang ni, 2 tiang ni, dia tarik pada belakang, ditutup sampai tiang ni, ditutup mengikut ni. Betul. Kawasan ni dia buat satu bahagian, yang L ni satu bahagian. Yang kawasan tengah ni, tuan-tuan, dia tukar jadi sinagog. Tahu sinagog? Kuil Yahudi. Masjid. Kawasan ni dia tukar jadi sinagog, jadi kuil Yahudi. Yang orang Islam, tak apa, hampa nak, tak apa. Ni, yang L ni, bahagian tepi ni, yang L kot ni, ini orang Islamnya. Mihrab, orang Islamnya. Yang dalam ni, orang Yahudi punya. Orang Islam tak boleh masuk. Tengah ni, ada makam Nabi Ibrahim dengan makam Sarah, kita kongsi-kongsi tengok. Ada pintu belah mereka boleh masuk, pintu belah kita boleh masuk. Yang belakang, makam Nabi Yaqub, siapa pun tak boleh tengok dah. Duduk dalam sinagog. Pasal apa mereka conquer Nabi Yaqub? Pasal Nabi Yaqub itulah yang disebut sebagai Bani Israel itu, main daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu digelar Israel. Faham tak ni? Sakit hati tak? Tuan-tuan geram tak? Dia jadi. Yang depan kita boleh tengok hanyalah Salih alaihi Muhammad, makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishaq dengan makam isteri dia yang tu tak kacau. Boleh tengok sampai lah ni. Nah, Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan, itu masjid yang duduk di dalam negeri yang diperintah oleh orang Islam. Tempat dia apa? Tak ada masjid lah. Tak ada lah. Kita lalu naik tengok, ni macam masjid. Tengok jadi tempat jual cenderamata. Masjid, asal masjid. Ada satu masjid, tuan-tuan, Salih Muhammad, Masjid Nabi Daud AS. Di situ ada makam Nabi Daud, dekat dengan masjid
Masjid Aqsa, dekat dengan Masjid Aqsa. Dia duduk dalam satu compound kota lama. Kota lama tu kota Baitul Maqdis. Luas kat dalam tu. Baitul Maqdis tu pula bahagi 4 bahagian. Ada bahagian orang Yahudi, ada bahagian orang Islam, ada bahagian orang Kristian, ada bahagian Armenian. Masjid Aqsa duduk pada bahagian orang Islam. Mana? Kalau anda masuk Masjid Aqsa tu, kita biasa akan masuk dari pintu belakang. Sebab pintu depan tu dah jadi bahagian orang lain, bukan lagi bahagian orang Islam. Masuk bahagian pintu belakang ni, Said Muhammad jumpa pokok-pokok zaitun banyak. Pokok-pokok lama, zaitun lama. Masuk atas, naik atas, Said Muhammad. Atas bukit, jumpa puncak bukit, ada kubah emas. Masjid Kubatus Sakhra, kubah emas. Said Muhammad. Daripada atas tu, pasal apa tuan-tuan tahu? Kalau tuan-tuan sebut Masjid Aqsa, bayangan atas kepala kita kubah apa? Emas tu. Padahal kubah emas itu bukan Masjid Aqsa. Kubah emas itu satu masjid yang duduk dalam kompau Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang betul-betul yang kubah warna macam warna cakul, macam warna apa? Arang, macam warna arang, warna hitam macam arang, hitam kelabu. Depan dia, nama dia Masjid Qibli. Itu kalau nak kata Masjid Aqsa betul, yang tu Masjid Aqsa betul. Bawah dia tu, bawah Masjid Qibli tu ada Masjid Aqsa Qadim, Masjid Aqsa yang lama, duduk bawah. Sampai lah ni duduk ada. Kita boleh turun bawah tu tengok, ada hari Jumaat dia banding buka. Sebelah kiri dia ada Masjid Marwan, sebelah kanan dia ada Masjid Buraq. Said Muhammad, Masjid Buraq ni tempat Nabi ikat buraq. Sekali-sekali pergi sana tuan, luas. Kompaun Masjid Aqsa tu 14 hektar. Dia punya pagar keliling tu bukan Baitul Maqdis punya kota ni. Kompaun Masjid Aqsa tu yang 14 hektar. Luas. Biasa kita akan semayang dekat Masjid Qibli, masjid depan tu. Kalau Masjid Kubah Sakhra yang warna emas ni, biasa orang perempuan dia solat kat situ. Tuan-tuan, Said Muhammad. Tuan-tuan pergilah masuk dalam Masjid Buraq. Kita masuk Masjid Buraq. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk Masjid Buraq. Masjid Buraq ni dia, pintu dia atas. Nak turun masjid dia duduk bawah. Pasal dia duduk bukit lagu tu. Jadi kita entrance dia kat atas. Tempat semayang duduk di bawah. So turun tangga lah. Turun tangga macam mana. Tapi dinding nampak pelik. Kalau macam ni nampak normal lah. Tingkap belah tu, tingkap belah sini kan. Ni belah sini ada tingkap, belah sini tak ada tingkap. Dia macam pintu dinding tu diganjak mai kat sini. Kita nampak macam tu, macam pelik, macam separuh. Pasal kiblat patutnya kalau dindingnya sama lebih kurang gitu. Yang ni dindingnya dah masuk ke sini dah. Kalau betul-betul dia punya tu, dia duduk sebelah sini. Pasal kiblat dia sebelah sini, dinding dia ni dia macam dia rapat ke sini. Kita pun duduk heran pasal apa begitu. Rupa-rupanya tuan-tuan tahu tak, separuh daripada masjid tu telah dirobohkan. Dan di belakang sana, kalau kita boleh tengok, kita boleh tengok sebab dinding penuh. Belakang sana, itulah Wailing Wall. Itu Wailing Wall. Tempat Yahudi duduk semayang. Tu tuan-tuan tengok, dia panggil tembok ratapan. Tembok ratapan ni tempat orang Yahudi buat haji lah. Orang Yahudi seluruh dunia akan main tu, dia pun buat haji kat situ. Kiblat depa mana? Kiblat depa? Kiblat depa ialah batu Mi'raj Nabi SAW. Nabi naik Mi'raj tu, batu tu, itulah kiblat orang Yahudi. Dan dulu kita pun menghadap kiblat tu. Dulu, Said Muhammad. Jadi, Wailing Wall ni, tempat depa tembok ratapan ni. Tembok ratapan ni, tempat tu depa menghadap. So, depa nanti main, depa dibaca kitab Taurat, depa kitab Turah depa tu. Depa akan ada ingut-ingut gitu kepala gitu. Itu khusyuk lah. Nak khusyuk lagi, pergi hantuk kepala sikit dekat tembok tu. Dia panggil tembok ratapan. Sebab tu yang kalau kita jumpa kat Facebook, kita ada tulis wall. Kan depan tu wall. Sebab dia wall. Sebab dekat wall, dekat dinding tu, dia duduk meratap kat dinding tu. Jadi dia nak siapa-siapa yang ada Facebook, dia pun apa-apa luahan hati, perasaan, dia sebut dekat wall. Wall masuk dinding. Sebab pengasas kepada Facebook ni, Mark Zuckerberg ni, dia orang Yahudi. Sesuai lah. Macam kita kalau Islam orang buat, kita menghadap ke kiblat ke apa ke, dia menghadap ke wall lah sebab dia orang Yahudi. Jadi tuan Said Muhammad, rupanya separuh tu dia roboh. Belakang sana dia buat tembok ratapan. Dan subhanallah, bila kita duk bayang kubah emas, itulah strategi dia. Pasal apa strategi dia? Supaya orang Islam kekal dalam kepala ni, yang Masjid Aqsa ialah kubah emas tu. Satu hari, bila banyak berlaku pemberontakan, tanah kawasan Masjid Aqsa ni dia panggil tanah wakaf. Dia ada departmen wakaf yang jaga dia. Dan dia ada polis dia sendiri. Disebabkan banyak sangat gangguan.
Tahun 2002 Ariel Sharon masuk dekat dalam tu. Buat provokasi. Dia orang Yahudi tak boleh masuk senang-senang. Tapi kadang-kadang dia duk masuk juga, masuk curi, polis dijaga. Orang marah, dia buat tangkap, dia makcik, bawa pergi pelari. Macam lah jadi. Jadi dia sediakan polis-polis untuk jaga dekat Masjid Aqsa ni. Satu hari tuan-tuan, dia duk dengar bunyi drilling. Bunyi kuat. Waktu tu dia duk dalam Aqsa Qadimah, Aqsa bawah. Masjid Aqsa Qadimah ni, kalau tuan-tuan masuk, dia duk pasang macam besi-besi tempat kerja, dia panggil apa? Staging tu, pasang staging tu. Kita tanya pasal apa pasang staging ni? Pasal apa duk pasang staging? Dia macam ni, tapi duk pasang staging dekat bawah. Orang mayang kat bawah, tapi kiri kanan tiang-tiang ni ada staging. Pasal apa? Dia kata, Ustaz, nak cerita, satu hari kami duduk jaga kat sini, berjaga, kami dengar bunyi, gitu. Bunyi apa tak tahu, tengah malam, pukul 2-3 pagi. Dia pun ada satu telaga tinggai dekat dalam tu, satu telaga tinggai, telaga tu dalam. Dia pun jeluh tengok dalam telaga tu. Tengok-tengok dekat bawah, mesin tengah duk korek. Dia pun tengah duk korek mesin di bawah Masjid Aqsa. Tengok-tengok dah dekat 20 lubang, 20 tunnel lah, 20 terowong dah dekat bawah Masjid Aqsa. Lepas tu, bila dah dipecah lubang, dah orang tahu, dia baru buat statement, dia kata, kami sedang mencari sisa-sisa tinggalan Haikal Sulaiman. Kata, sampai hari ni tak ada satu bukti pun kata jumpa, kata ada cebisan Haikal Sulaiman dekat dalam tu. Dia panggil Solomon Temple. Rupanya tuan-tuan, dia sedang proses untuk merobohkan Masjid Aqsa tu daripada bawah. Dan bahagian kubah emas tu dia pun tak roboh. Dan kalau roboh Masjid Aqsa betul pun, orang kata, kubah emas ada lagi. Tak terasa sangat di hati kita ni. Mana sembah? Jahat dia ni. Allahumma sembah Tuhan, Masjid Aqsa kita ni. Satu hari saya doakan tuan-tuan semua dapat semayang di Masjid Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Masjid Aqsa dia feeling the lain. Siapa biasa pergi tahu macam mana saya cerita ni Masjid. Dia punya rasa dia tu lain. Kita masuk tu kita rasa macam kita biasa pergi Masjid Haram, biasa pergi Masjid Nabawi, Masjid Aqsa rasa dia lain. Sebab dia masih lama, dia masih bangunan lama. Kita rasa suasana dia Allah, dia zuk dia lain macam. Dia zuk dia macam. Tuan-tuan masuk Masjid Aqsa, tuan-tuan rasa macam tak mau nak keluar, rasa macam nak duduk kat dalam tu, nak duduk sandak kat tiang dia, nak duduk apa. Oh, dia punya nikmat, dia punya feel dia lain macam. Dan Nabi SAW katakan, siapa semayang di Masjid Aqsa ni 500 kali ganda. 100,000 Masjid Haram, 1,000 Masjid Nabawi, 500 Masjid Aqsa. La tashadu birrihal ila thalathati masajid. Jangan kamu sibuk nak pergi, susah payah nak pergi berjalan-jalan kecuali pergi 3 masjid ni. Masjid Haram, Masjid Hadha, Masjid aku ni, kata Nabi, wa Masjid Aqsa. Benar Sayyid Muhammad. Kata isteri Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau kami tak boleh pergi Masjid Aqsa, apa yang kami boleh buat? Kami tak boleh nak pergi ni Masjid Aqsa ni, apa kami boleh buat? Hantarlah minyak-minyak untuk menyalakan lampu di Masjid Aqsa. Maksudnya kalau kita tak boleh pergi ni, kena buat sesuatu di Masjid Aqsa tu terus hidup. Nabi pesan kat isteri dia, maksud pesan kat kita lah. Ini ada kawan-kawan kita tolong jaga kat sana, nama Mujahidin. Mereka tolong jaga kat kita ni. Itu bukan masjid mereka aja, masjid kita sama. Syukur tuan-tuan. Apa saja bantuan tuan-tuan boleh pergi tolong mereka. Hantar pergi bantuan, hantar apa. Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Dekat dengan Baitul Maqdis ataupun dekat dengan kota Baitul Maqdis ni ada satu masjid, nama dia Masjid Daud. Kita pergi sampai nak tengok Masjid Daud ni tuan-tuan, saya sembah, dalam dia ada makam Nabi Daud alaihi salam. Ada makam, dalam dia ada Nabi, dalam dia ada makam Nabi Daud alaihi salam. Kita pun nak pergi tengok depan dia ada bangunan-bangunan yang moden. Masjid tu duduk kat dalam tu. Kita pun masuk. Masuk dalam, kita tengok dia ada satu patung besar duk pegang seruling. Dia kata ni gambaran Nabi Daud, King Daud. Nabi Daud ni dia suara dia sedap. Kan? Suara dia sedap. Dia gambarkan Nabi Daud tu dengan seruling dia, apa semua sebagainya lah. Gambaran Nabi Daud. Masuk dalam. Tengok ada satu masjid kat dalam tu. 2 tingkat. Bawah ada makam Nabi Daud. Atas ni masjid yang kalau kita masuk, kita tengok ayat Quran masih ada lagi kat tepi. Sayang tuan-tuan. Dah ditukar jadi sinagog. Ditukar jadi kuil. Ayat Quran ada lagi tuan. Mimbar pun ada lagi. Geram ni kita tengok. Pasal apa yang hang tak buang tu ayat Quran tu? Saja nak bagi hampa tengok, nak bagi hampa sakit hati. Ni masjid hampa dulu ni. Dan Deho. Allah SWT. Kita pun turun kat bawah. Nak masuk tengok makam Nabi Daud? Boleh? Ada satu
bekas tepi tiang tu, kotak tepi tiang tu, dalam tu Saleh Samad ada putu mayung. Tahu putu mayung? Putu mayung lagu nama putu mayung? Tu yang bulat tu, putih tu kan? Ha. Haba ambuh atas kepala hampa, baru hampa boleh masuk kat dalam tu. Siapa tak pakai yang tu, tak boleh masuk. Tahu benda apa atas kepala tu? Tu topi dia apa tu lah. Ha, dia suruh kita pakai yang tu. Saleh Muhammad. Tak masuk. Saya duk pesan kat jemaah tak usah masuk lah, tak apa. Sedih Ustaz nak tengok makan Nabi duduk Ustaz, makan masuk. Ada yang pakai topi tak? Ha, pakai topi boleh masuk. Pasal dia kena tutup kepala, boleh masuk. Tapi jangan pi ambil topi kopiah daripada topi buah atas kepala. Dia nak masuk. Dia Saleh Muhammad. Di sekolah. Berapa banyak masjid-masjid yang telah ditukar di sinagog. Tapi itulah keadaan dia. Mereka berjuang, berjihad tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita kat sana. Kita kali duduk diam. Bantu. Bantu lagu mana? Nombor satu doa. Doa tak boleh tinggal. Doa qunut nazilah tu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Kalau boleh baca tiap waktu, bukan subuh je. Nah, Islam sedang kena tekan kat sana. Nombor dua tuan-tuan, Saleh Muhammad bagi sumbangan. Pi hantar sumbangan. Dan ni macam-macam mereka buat lah. Saya duduk dalam kereta tadi ni. Sebab kita beli ni, pakai ni, beli ni. Beli kain tu, beli ni. Ha, saudara Islam kita dekat sana. Dekat Palestin. Mereka tengah susah apa semua. Kita pergi beli bendera, beli apa, beli. Yang kaya Cina kat kawan tukang print. Dia tengok dia cakap, kita print bendera banyak-banyak, bendera. Kita pun beli banyak-banyak. Endak je kilang tu yang kaya. Dia baru dia panggil opportunist kan. Opportunist dia ambil kesempatan. Tapi tak apalah kita nak menzahirkan tu, kita pakai macam sahabat kita ni. Pakai bendera Sayyid Muhammad. Palestin, tunjuk sokongan. Ha. Ada seorang tu, dia rap kereta dia, 4,000. Dia balut kereta dia, gambar Palestin, 4,000 ringgit. Kan? Lah hati saya kata apa, 4,000 tu kalau pergi hantar kat sana, banyak orang dapat manfaat. No? Dapat 4,000. Kadang-kadang kita kena macam tu lah. Bagi sumbangan, ada apa, sikit-sikit pun bagi. Ada takat mana ada kita bagi. Perjalanan pun kita boleh bagi sampai. Nombor 3 tuan-tuan, boykot. Boykot ni berkesan. Saleh Muhammad. Boykot macam mana? Ada benda yang berkait dengan depa tak usah beli. Tak payah. Saleh Muhammad. Lepas tu channelkan pembelian kita kepada orang Islam. Kalau kita nak agak Ustaz teringin, cuba cari ada orang Islam yang orang Islam punya. Belilah ke orang Islam. Dulu tahun 2002 berlaku boykot. Waktu tu Cola atau Coca-Cola ke Pepsi ke, di negara Arab drop 60%. Tuan-tuan nampak 60% ni banyak dah. Tapi depa punya sale depa tuan-tuan setahun bilion. Ha ni. Kalau drop 60% ni tuan-tuan sangat teruk. Waktu tu boykot sangat berkesan. Umpamanya boykot di tahun 1920-an dah buat dah. Dia ada satu community boykot yang ditubuhkan oleh kerajaan-kerajaan Arab. Kerajaan Arab boykot apa saja yang berkaitan dengan Israel dianggap sebagai tidak diperlukan di negara Arab. Siapa kilang ke, barang ke, perniagaan langsung ada ke orang Islam individu, tak boleh langsung. Tahun 1920-an. Dia perkejut sekali ya. Kalau hang boykot, nanti kami sekat tu. Kalau hang boykot, okey. Dalam boykot ke mana apa ke mana, siap buat jadi apa? Jadi ni pula saya sembah. Jadi semua Allah. Buat. Jangan anggap kecil. Sekok burung terbang. Bawa ayak dalam paruh dia. Pi bubuh titik ayak dekat api yang sedang membakar Nabi Ibrahim AS. Api tu sebulan himpun. Kayu tu punya tinggi macam bukit. Sebulan himpun. Nak bakar Nabi Ibrahim AS. Buat lastik besar atas bukit tu. Nak lempak Nabi Ibrahim jatuh dalam api tu. Burung pipik buat ayak dalam paruh dia. Pi cedok dekat laut, pi terbang Nabi. Pi cedok laut, terbang. Makhluk dia tanya, hang buat apa ni burung pipik oi? Dia kata, aku nak pi padam api bakar Nabi Ibrahim AS. Dia kata, hang boleh padam kan dengan ayak hang yang sikit tu? Dia kata, Sayyid Muhammad, tak apa ni, nak padam tak padam bukan kerja aku. Tapi itu kerja Allah.
Tapi kalau Allah tanya apa aku buat untuk Nabi aku ada jawapannya. Yang hang buat apa? Dia tak? Itu sibuk orang ni pi, orang ni tak pi, orang tak pi. Kita apa kita buat? 5% sumbangan Salih Muhammad daripada satu sales pada satu cawangan, hantar 5% dia tuan-tuan. Kalau sales dia 10,000 sehari, 5% tu banyak mana? Kalau ada 100 cawangan, kali lagi. Kalau satu negeri ada 10 cawangan, kalau dua ada 14 negeri, tuan-tuan kira lah berapa million yang dia hantar untuk mengukuhkan ekonomi mereka. Tuan-tuan, ada satu, Allahumma salli Muhammad, Bani Nadir nama dia. Bani Nadir ni tuan-tuan, Salih Muhammad, dia duduk dekat Madinah. Satu hari berlaku pembunuhan. Dan bila berlaku saja pembunuhan, Salih Alaihi Muhammad, maka dia kena bayar diat. Itu perjanjian yang dimeterai oleh seluruh penduduk Madinah pada zaman Nabi SAW. Tak kira dia bangsa apa, kabilah apa, agama apa. Maka berlaku satu pembunuhan yang Bani Nadir ni kena bayar diat. Lalu dipanggil Nabi SAW dengan beberapa orang sahabat. Nabi pi, Sayyidina Abu Bakar pi dan beberapa orang sahabat yang lain. Pi ke perkampungan Bani Nadir. Bila sampai ke perkampungan Bani Nadir ni tuan-tuan, rupa-rupanya mereka panggil Nabi ni ada sebab. Mereka suruh Nabi SAW tunggu di tepi satu rumah. Dinding rumah, Nabi duduk kat situ. Nabi Sayyidina Abu Bakar duduk kat situ. Rupa-rupanya, mereka tahu Nabi nak mai, mereka dah bubuh batu besar atas bumbung rumah tu. Di tingkat atas. Bila Nabi duduk waktu tu, mereka nak tolak batu tu bagi jatuh atas kepala Nabi SAW. Tapi waktu Nabi duduk, malaikat Jibril mai bisik. Kata, mereka cuba nak bunuh dengan jatuhkan batu atas kepala kau, wahai Muhammad. Cepat beredar pada sini. Nabi bangun, Nabi tak beritahu para sahabat. Nabi cepat-cepat bangun, Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, balik ke Madinah. Para sahabat tu tanya, pasal apa? Pasal apa Rasulullah? Nabi kata, tadi malaikat Jibril mai bagi tahu, kata mereka nak bunuh aku. Bila mereka nak bunuh Nabi SAW, maka terungkailah perjanjian di antara kaum Bani Nadir dengan Nabi SAW. Sebab dah cubaan untuk membunuh Nabi. Maka Nabi SAW perintah beberapa orang sahabat untuk pi serang, halau. Waktu ni kamu dah tak layak untuk duduk di Madinah pasal kamu langgar perjanjian. Sebab syarat nak duduk di Madinah mesti semua aku dengan perjanjian tersebut. Mereka dah langgar perjanjian, mereka kena halau keluar. Waktu nak pi tu Abdullah bin Ubay sampai dulu. Bapa munafik. Dia kata dekat Bani Nadir ni, dia kata hampa jangan keluar. Tak apa, hampa duduk sini. Bagi kami pertahan hampa. Jangan risau. Kami ada 1,000 orang-orang yang tak setuju dengan Nabi. Dia tak sebutlah nama dia munafik. Takkan dia kata dia munafik sendiri. Kami duduk dalam kalangan Nabi SAW ni. Kami 1,000 orang. Jangan risau. Kami akan pertahankan hampa. Mana yang keluar. Dari akhirnya tuan-tuan sekalian, bila nampak Nabi SAW main dengan tentera dia nak pergi serang, dia pun mula melarikan diri sebab orang munafik yang kata nak tolong dia tu, mereka ni pun tak main tolong. Akhirnya mereka lari, mereka sembunyi di satu kota yang besar. Kota tu duduk di pinggir kota Madinah. Mereka sembunyi kat dalam tu. Ada saluran air, ada saluran makanan, semua cukup, komplit. Mereka boleh duduk kat dalam tu berbulan-bulan, tak ada masalah pasal supply cukup. Supply cukup. Di antara supply dia tuan-tuan ialah pokok-pokok kurma di hadapan bangunan, di hadapan kota itu yang mendana mereka, yang menjadi sumber pendapatan mereka. Pokok kurma yang duduk di depan Salih Alaihi Muhammad, kota tersebut. Nabi berkampung 14 hari tak boleh masuk. Bila nak masuk sampai je mereka lempak panah. Nak masuk sampai je mereka panah. Mereka lempak tombak. Para Nabi dan para sahabat dapat duduk dekat luar kota 14 hari tak boleh balik. Tak boleh nak buat apa. Ceroboh serang nak masuk, mereka serang balik. Mereka duduk dalam kota yang sangat kuat. Akhirnya Nabi suruh buat apa? Nabi SAW suruh para sahabat tebang pokok kurma yang duduk depan kota tu. Pam, tebang. Bukan takat tebang. Bakar lagi bagi asap naik. Orang Yahudi kata, Muhammad, kamu sendiri langgar pantang larang peperangan kamu. Kamu melarang dalam peperangan tebang pokok. Kamu melarang orang untuk bunuh anak-anak apa-apa. Kamu larang orang untuk tebang pokok. Sekarang kamu sendiri tebang pokok. Akhirnya Allah turunkan ayat yang membenarkan perbuatan Nabi dalam surah Al-Hasyr ayat kelima. Tuan-tuan boleh rujuk. Sayyidina Muhammad. Ulama duk bahas pasal apa Nabi tebang pokok tu. Pasal itu sumber ekonomi mereka.
Itu sumber pendapatan mereka. Disebabkan tebang pokok tu, mereka dah lost. Mereka dah rasa macam kami tak ada apa dah. Akhirnya menyebabkan mereka keluar ramai daripada kota tu, dan akhirnya mereka dihalau keluar. Cara nak bunuh Yahudi bukan setakat pergi perang dengan mereka. Cara nak bunuh Yahudi ialah potong ekonomi mereka. Potong sumber pendapatan mereka. Jangan siapa pun orang Islam beli apa-apa yang ada hubung kait dengan Yahudi. Sama ada direct atau indirect. Direct lagi jangan beli. Dia buat isytihar siap-siap. Kami ni pun semua akan ambil tindakan kepada siapa-siapa yang menyokong Palestin. Dia buat statement tu. Orang ni kita tak tepi dah. Memang out dah ni, tak boleh. Ada yang dindong-dindong yang rasa betul ke ni, tak betul ke? Betul ke dia supply, tak betul ke orang ni kata supply? Jadi subah. Maka Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kamu dan ambil yang tak ragu pada kamu. Itu masalah. Sabar Ustaz. Lepas ni, habis ni dia berkata, Ustaz boykot bermusim ni Ustaz. Lepas ni habis perang, dia makan balik, dia beratok pula kat situ. Tak apa, lepas ni kalau hampa gamak, hampa pi lah. Tapi waktu ni jangan pi. Waktu ni hang gamak ke hang tak gamak ke, hang memang patut tak gamak. Dia ni, bukan saudara Islam kita sedang disembelih tu. Sedang dibunuh, dibom, tak kira apa ni. Gamak nak pergi minum lagi? Tak tahulah tuan-tuan. Itu jihad mereka. Ni jihad kita. Faham ni? Saya semat. Jihad menentang musuh. Kita cara jihad kita lagu tu. Nah, saya semua Ahmad. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, yang keduanya jihad fisabilillah. Jihad yang pertama, jihad menentang musuh yang sebenar. Yang kedua, jihad melawan syaitan dan hawa nafsu yang ada dekat kita. Yang ketiga, haji yang mabrur. Amalan yang terbaik ialah haji yang mabrur, iaitu haji yang mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan untuk diterima oleh Allah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umrah ke umrah yang lain adalah penghapus dosa dalam tempoh antara keduanya, manakala haji mabrur tidak ada balasan untuknya melainkan syurga. Menurut Imam Al-Munawi, mabrur bermaksud makbul, iaitu haji yang tidak bercampur aduk dengan sebarang percakapan atau perbuatan dosa. Antara diterimanya haji tersebut ialah dalam keadaan hidupnya setelah kembali daripada mengerjakan haji lebih baik daripada sebelumnya. 4 tanda haji mabrur. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Husnul kalam. Apa maksud husnul kalam? Cakap baik-baik. Orang balik haji cakap baik. Kan Ustaz Muhammad dah tak cakap dah merepet, dah tak ada dah mapu bukan-bukan, tambah-tambah cakap lucah fitnah orang apa tak ada dah. Balik jadi baik. Dulu cyber trooper. Sebelum pergi haji tu tuan-tuan, cyber trooper memang jenis ngata kau orang maki kok dan. Ni Ustaz Muhammad balik haji dan jadi baik, hantar tiap hari tazkirah aja apa semua. Kita pasal apa hang ni buang terbiak tak haji mabrur, mengubah perkataannya. Yang kedua, salli ala Muhammad. Bila dapat haji mabrur, afsyus salam, dia suka bagi salam. Orang yang balik haji dapat haji mabrur, dia afsyus salam bainakum, dia memberi salam di antara kamu. Suka bagi salam, jumpa orang bagi salam. Tahu tak orang suka bagi, orang yang boleh bagi salam kat orang ni pasal apa? Sebab dua. Nombor satu, dia tak sombong. Orang sombong dia tak boleh bagi salam ke orang, dia harap orang bagi salam kat dia. Dia ni. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Pasal apa boleh bagi salam? Pasal dia tak sombong. Tak kira orang tu miskin ke, orang tu kaya ke, orang bawah dia ke, dia orang atas ke, tak ada apa. Hang lah kena bagi salam dia. Aku ni siapa? Aku ni bos dia. Dia lah kena bagi salam kat aku. Tu sombong. Bila balik haji, dia duduk dalam kesusahan haji, dia tengok semua orang pakai baju yang sama, tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang. Dia jadi apa? Dia hilang sombong. Patut lagu tu. Dia balik haji, dia sombong. Tak kena. Mesti ada benda yang tak kena dengan haji dia. Yang ni, sebab tu suruh duduk Padang Arafah, duduk kat Mina. Rasa susah, panas. Sempit-sempit duduk kat sana. Berpeluh-peluh. Hang tak kira siapa. Hang Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Seri kan. Sayyid Muhammad. Pengarah apa kan duduk sekali ya, sama aja pakai, sama aja zikir, sama aja panas. Pasal apa? Tu didikan daripada haji. Balik hilanglah sombong dia. Maka dia bolehlah bagi salam dengan orang. Yang keduanya dia boleh bagi salam ni pasal apa? Pasal dia tak ada masalah apa dengan orang. Dia tak ada masalah hati dengan orang. Kita kalau ada dengki dengan orang, sakit hati dengan orang tu, kita tak lagi salam kat dia.
meluat, kalau benci sungguh kat dia tu, tampak dia masuk, kita kena ke tepi, kita tak boleh mengadap dia. Tapi kalau kita tak ada masalah, mengadap orang tu tak ada masalah, siap boleh bagi salam. Tuan-tuan, semua tu terhasil daripada haji yang mabrur. Yang ketiga, tuan-tuan, Salih Muhammad, yang pertama tadi apa? Husnul qalam. Yang kedua, it'amut ta'am. Yang ketiga, Salih Muhammad. Yang kedua, Salih Muhammad, afsyus salam. Yang ketiga, it'amut ta'am. Suka bagi makan orang. Dia balik haji, dia suka bagi makan orang. Salih alaihi Muhammad. Yang keempat, tanda daripada haji yang mabrur, tuan-tuan, ialah amalan saleh. Dia banyak menambah amalan dia. Mayang sunat dia rajin, pergi masjid, mayang dia rajin. Nu dekat Mekah tuan, ulang-alik pergi masjid, bukan main lagi. Balik Mekah, masjid tak pergi dah. Ni. Daripada musim haji hari tu sampai hari ni tak main masjid ni. Kita hari tu siap buat kenduri, dia siap buat kenduri kat masjid pergi haji hari tu ni. Bulan berapa hari tu pergi haji ni? Berapa bulan 7 hari tu ni? Pergi haji bulan 7 hari tu ni. Ni bulan 11 tak main masjid dah. Kita tak haji. Ya, saya haji dah. Alhamdulillah. Jumpa kat kedai bakal hujan Tu haji, lama tak dapat masjid. Alhamdulillah Ustaz, hari tu waktu pergi dekat Mekah, Ustaz tu duk abang mayang kat Mekah ni 100,000 kali ganda. Balik minta sapi lah Ustaz, 100,000 kali ganda dah berapa ratus tahun Ustaz dia pakai pahala banyak lah. Tak menambah amal. Balik haji, amalan dia bertambah. Itu tanda haji mabrur, kata Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Cukup tuan-tuan, cukup sekadar tu. Kita jumpa lagi pada pertemuan kita berikutnya. Hadiah ke-17, amalan apakah yang paling baik lagi, dengan jawapan yang berbeza. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta masalah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.